Nampak tengok macam mana ulama dulu syarah. Ini disyarah oleh Imam Ibn Allan. Dan tengok macam mana orang dah syarah ketika mana bincang tentang sahabat Nabi. Tuduh sahabat menipu, sahabat mohong, sahabat apa-apa semua tu. Tu adab dengan Rasulullah SAW. Tak ada adab dengan Nabi SAW. Cuba tengok para sahabat bincang macam mana. Ketiga-tiga mereka ini berbeza pada sudut itu kerana apa? Kerana mereka inginkan, Sayyidina Ka'ab secara khusus ingin lakukan demikian adalah kerana untuk mendapatkan redha Nabi dan untuk mengelakkan daripada murka Nabi yang lebih berat daripada pembohongan beliau kalau beliau lakukan. Tapi Allah menjaga beliau daripada melakukan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Wa bi sanadina al-muttasil ila sayyidina al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu qala fa baina huwa ala dhalik ra'a rajulan mubayyidan يزول به السراب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كن أبا قيسمة فإذا هو أبو قيسمة الأنصاري وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. Kita masih dalam perbicaraan hadis yang ke-21 dalam bab Taubah. Cerita berkenaan dengan Sayyidina Ka'abun radhiyallahu ta'ala anhu dalam peristiwa Tabuk ketika beliau tidak mengikuti peperangan tersebut. Dan kita sampai pada perkataan al-Imam al-Bukhari radhiyallahu anhu, riwayat al-Imam al-Bukhari, fa baina huwa ala dhalik ra'a rajulan mubayyidan. Jadi dibaca dengan mubayyidan, yaitu labisul bayad. Jadi sedang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia disebut sebelum fasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ditanya tentang Sayyidina Ka'ab, maka dijawab oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi bertanya, "Ma fa'ala Ka'ab bin Malik?" Apa kena dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ka'ab bin Malik? Seorang Nabi telah mengetahui bahawa beliau tidak hadir dalam peperangan. Jadi ini menunjukkan Rasulullah seorang yang mengambil berat dengan setiap rombongan yang mengikuti baginda Nabi SAW, khususnya peperangan besar seperti Tabuk. Walaupun peperangan Tabuk tidak berlaku, tetapi disebabkan kerana tempatnya jauh dan juga suasana ataupun keadaan musim pada waktu itu yang sangat panas, yang memerlukan kepada keuangan dan juga memerlukan kepada pengorbanan yang besar, maka Nabi SAW seperti biasa akan memerhatikan setiap inci dan setiap perkara yang melibatkan perjalanan itu. Hatta sahabat-sahabat Nabi SAW yang terlepas daripada perjalanan bersama dengan Nabi diambil perhatian oleh Nabi. Lalu Nabi bertanya, "Ma fa'ala Ka'ab bin Malik?" Yang kedua, karena Ka'ab bin Malik lahu maziyah, dia ada kedudukan dan ada keistimewaan. Beliau orang yang besar dan mulia di sisi Nabi SAW. Jadi pertanyaan ini ditanya karena ramai lagi yang tak hadir, ramai juga yang tak pergi dalam peperangan tersebut, khususnya munafiqun. Tapi Nabi tidak bertanya tentang mereka karena ma'ruf, munafik adalah munafik.
Dan Sayyidina Nabi bertanya tentang Sayyidina Ka'ab. Lalu ada seorang sahabat daripada Bani Salimah mengatakan, ya Rasulullah, habasahu burdahu. Jadi apa ni, dia sebut kata beliau telah tertahan dengan burdahu, iaitu dengan maksud pakaian yang dipakainya, ataupun ridak dan izar yang dipakainya, maksudnya pakaiannya tersebut sebagai menunjukkan bahawa beliau terpengaruh dengan musim dan masih lagi lalai dengan menyelimuti tubuhnya dengan pakaian yang mahal dan indah. Maka Sayyidina Muaz ibnu Jabal marah pada waktu itu, lalu mengatakan, bi sama qulta, buruk yang kamu ucapkan tersebut. Wallahi ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khaira. Tidak kami ketahui tentang Ka'ab ini, Ka'ab bin Malik ini, melainkan beliau adalah orang yang mulia, orang yang baik-baik. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi diam, Nabi tak memberikan sebarang komen. Dan kemudian fabaina huwa ala dzalik, sedang Nabi dalam keadaan yang diam itu, ra'a rajulan mubayyidan yazulu bihi sarab. Terlihat dari kejauhan seorang lelaki yang berpakaian putih, mubayyidan dengan makna labisal bayad, atau labisul bayad, yang memakai pakaian putih. Kalau sini rajulan mubayyidan ay labisal bayad, yang memakai pakaian putih, yazulu bihi sarabu, yang menghilangkan as-sarab, iaitu fata morgana, iaitu yang nampak macam seakan-akan air di tengah padang pasir tu. Jadi ini waktu tengah siang lah ni, sedang Nabi bersembang, duduk bersama dengan para sahabat, nampak daripada jauh seorang lelaki sedang berjalan, yang kalau kita tengok dalam filem ataupun gambar, kamera tu diambil daripada jauh, nampak seorang tengah berjalan daripada jauh dan ada sarab, fata morgana tu nampak seakan-akan air, memecahkan air tersebut, memecahkan fata morgana itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda Nabi mengatakan, kun aba qaisamata. Kun aba qaisamah di sini dengan makna ad-du'a. Kun di sini lafaznya amr, maknanya doa, yaitu seperti yang disebutkan dengan lafaz aslim dengan makna sallamakallah. Ataupun disebut juga oleh ulama, kata para ulama, kun zaidan atau kun aba qaisamah dengan makna anta abu qaisamah atau anta Abu Khaisamah. Kata Imam Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, yang asbah indi, yang sesuai dengan tafsiran di sini, kata Imam Qadhi Iyad, ialah kun di sini dengan makna tahqiq, atau kun di sini dengan makna wujud. Maksudnya kun Aba Khaisamah dengan makna tahqiq, ay la tujad ya hadha syakhs Aba Khaisamah haqiqatan. Maksudnya lelaki itu mesti Aba Khaisamah. Nabi kata daripada jauh, Nabi tengok, Nabi kata kun Aba Khaisamah. Dan ini bahasa digunakan, dan kun di sini boleh jadi dengan makna anta. Kalau kita sebut kun Zaidan, atau kita sembang orang tengok ni Husaini atau Hasani, kun Hasani, ini anta Hasani, macam tu. Ataupun kun juga dengan makna doa. Contoh seperti kata kun Aba Zaidin, seperti mana aslim dengan makna sallamakallah, dengan makna doa. Jadi kalau kata dengan makna yang lebih hampir, kata Imam Qadhi Iyad, dengan makna tahqiq, dengan makna wujud. Kun Aba Khaisamah dengan makna la tujad ya hadha syakhsu Aba Khaisamah. Jadi mesti Aba Khaisamah ni. Dan benar, dan kalam Qadhi Iyad, kata Al-Imam Ibnu Allan radhiyallahu anhu, bahawa ianya as-shawab. Dan ini makna yang lebih, yang bagus, maksud yang tepat. Qala sahibu at-tahrir, sebahagian lagi mengatakan, dalam sahibu at-tahrir menyebut kun Aba Khaisamah dengan makna Allahumma ja'alhu ya Aba Khaisamah, ya Allah jadikan yang datang tu Aba Khaisamah. Sungguh Aba Khaisamah yang datang pada waktu tersebut. Siapa Aba Khaisamah? Fa idza huwa Abu Khaisamah al-Ansari. Memang benar yang datang tadi Abu Khaisamah. Fa idza wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'id tamri. Beliaulah yang telah
bersedekah dengan satu gantang tamar. Nah, satu gantang tamar untuk nak pergi perang ni dikumpulkan sumbangan, dikumpulkan keuangan, dan para sahabat datang bawa dengan harta yang banyak. Ada yang bagi dengan keuangan, ada yang bagi dengan makanan, ada yang bagi dengan kenderaan. Sayyidina Abu Khaisamah memberikan sedekah dengan sa'id tamr, dengan hanya segantang tamar. Lalu dicela dan juga diperli oleh golongan munafiqun. Hina lamazahul munafiqun. Orang munafik mencela dan juga memerlinya, dan juga menuduhnya dan menyebutkan perkataan yang tidak baik kepada beliau. Lalu mereka kata, innallaha ghaniyun an sa'i hadha. Allah Subhanahu wa taala terkaya daripada menerima banyak gantang tamar ni saja. Nak pergi perang ni, bagi segantang saja apa barang. Kata gitulah maksudnya. Seolah-olah macam tu. Ni siapa yang sebut? Munafiqun. Buat ni dia juga kata aja. Buat tak pun. Depa tak pi. Perang pun tak pi, apa pun tak pi. Tapi kalau orang buat, dia akan perli. Ini perangai macam ni ramai pada zaman sekarang. Dan perangai melihat dan memperkecilkan apa sahaja kebaikan yang dilakukan oleh orang, ini adalah perangainya kelompok ini. Dan ini berlaku sampai sekarang. Sebab tu kena elakkan. Jangan memandang kecil dengan apa sahaja kebaikan yang dilakukan oleh sesiapa pun. Tamam? Karena kita tidak tahu bahawa itu mungkin menjadi sebab redanya Allah Subhanahu wa taala kepada orang tadi, kerana apa yang diberikan tadi lebih ikhlas dan lebih bening hatinya daripada orang yang memberikan dengan yang banyak ataupun apatah lagi yang tidak memberikan langsung. Tamam? Wildan, tadi suara kami kuat lagi. Asal macam nak bagi mic kat dia. Baru bismillah tidak. Baik. Qala Ka'bun. Kita ambil dua-dua, bukan ambil barakah aja. Ambil sebab sekali. Ya, ada orang kata tidaklah majlis pun tak apa, yang penting barakah. Barakah pun ambil, sebab pun ambil. Jadi sedaklah. Itu. Ni dok ambil barakah aja, main tidak. Lepas tu dok kerja barakah. Faham tak lepas tu? Kita faham daripada Allah. Ya sungguh. Tapi kita kata ambil sebab. Ambil sebab aja. Boleh. Sedaklah. Tak kira lah otak macam imam apa pun, kok lepas dia bangkit ni dia kata aku boleh syarah lebih pada tu. Tak kira lah apa pun. Yang penting kenalah sedak. Dan Imam Syafi'i dalam majlis Imam Malik, walaupun bijaksana yang luar biasa, Imam Syafi'i tak tidak. Walaupun dia dah hafal Muwatta, tak tidak. Dia tetap tulis. Kerana tak ada pen, ditulis dengan air liurnya. Sebagai isyarah kepada aqzul asbab, aqzu bil asbab, mengambil dengan sebab. Tu. Bukan saja dia tulis itu. Tulis itu kena mengambil dengan sebab. Kerana dia dah ingat. Imam Malik sebut apa semua, dia tidak akan lepas walaupun satu perkataan Imam Malik. Maksudnya boleh diulang balik kalam Imam Malik radhiyallahu anhu. Tapi kenapa dia tulis juga, dia buat macam tu walaupun kerana tidak ada pen, kerana aqzu bil asbab. Itu aqzu bil asbab. Jadi kita pun kena macam tu lah. Imamuna Asy-Syafi'i, Imamul A'zam, baca Fatihah setiap kali mula Fawatih. Mula dengan permulaan kita akan baca dulu Fatihah kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Dan kemudian baca kepada Sayyidina Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ambil faedah tu. Baik. فإذا هو أبو خيثمة هو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون قال كعب. Baik, siapa nama Abu Khaisamah? Al-Imam Sayyidina Abu Khaisamah Al-Ansari namanya Abdullah ibnu Khaisamah. Mereka kata Abdullah ibnu Khaisamah. Sebahagian lagi mengatakan namanya Malik ibnu Qais. Tamam? Dan ada satu lagi Abu Khaisamah yang lain. Nama beliau Abdurrahman ibnu Abi Sabrah Al-Ju'fi. Seorang lagi Abu Khaisamah juga. Ini Abu Khaisamah yang kedua. Tamam. Qala Ka'bun, kata Sayyidina Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, falamma balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuka hadarani bassi fatafiqtu atazakkaru al-kadhiba. Tamam.
Wa aqulu bima akhruju min saqatihi ghadan wa asta'inu ala dhalika bi kulli dhi ra'yin min ahli. Baik, di sini kata Sayyidina Ka'ab, falamma balagani, bila mana sampai berita kepadaku, anna Rasulullah, bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad tawajjaha qafilan, ay qad raja'a qafilan, maksudnya kembali, dah nak balik dah daripada perang Tabuk, min Tabukin, bisarf wa adamihi, boleh baca min Tabukin, min Tabuka, boleh baca dua-dua. Hadarani basi, maka datanglah kepadaku. Hadarani basi ni jawab kepada lamma balagani anna Rasulullah qad tawajjaha qafilan min Tabuka atau min Tabukin, hadarani basi. Hadarani itu jawab kepada lamma hadarani, lamma balagani hadarani basi. Maka di sisi Imam Al-Bukhari ada riwayat sebut dengan hadarani hammi. Apa dia makna basi? Maknanya ialah asyaddul huzn, yakni kesedihan yang sangat-sangat mendalam. Jadi beliau merasakan waktu ketika aku dengar berita Rasulullah akan balik, maka bertambah kesedihanku pada waktu tersebut, macam mana aku nak jawab lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dalam firman Allah, innama ashku basi wa huzni ila Allah, maka kita dapat ketahui bahawa basi ialah maknanya asyaddul huzn, kesedihan yang sangat-sangat sedih. Huzni ialah sedih yang biasa. Yani falamma innama ashku basi wa huzni dengan makna ba'atful 'am 'ala al-khas lal muradif. Sebahagian masyayikh mentafsirkan basi muradif makna dia dengan huzni. Bas dengan huzn sama makna. La, bas asyaddul huzn. Huznul 'adi, maksudnya kesedihan yang biasa dipanggil huzn, kesedihan yang mendalam dipanggil bas. Apa? Yang itu lebih kuat. Berbeza dengan yang disyarahkan oleh Imam Ibnu Hisham. Bagi syair syarahan Banat Su'ad, disyarahkan basi dengan huzni dengan sama makna. Tak, beza makna. Fatafiqtu ay akhadtu atadhakkaru al-kadhiba. Jadi tafiqtu ay aqadtu atadhakkaru al-kadhiba, maka saya waktu itu berfikir untuk mengambil pendekatan ataupun bahasa Inggeris panggil decision. Apa decision? Keputusan. Keputusan. Dia terjemah bahasa Inggeris tu dia lagi ni. Dia ambil keputusan pada waktu tersebut untuk apa? At-tazakkarul kadhiba, iaitu untuk aku menipu pada waktu itu. Kata kalau aku menipu waktu ni mungkin selamat, dia kata. Dia duduk fikir ni, nak tipu tak tipu. Wa aqulu bima akhruju. Aqulu, dan aku menyebutkan bima akhruju min saqatihi ghadan, dengan apa caranya untuk aku akhruju min saqatihi ay min karahiyatihi li takhallufi wa adami ridahu bihi. Tidak ada. Apa aku nak ambil alasan apa ni, kata dia, nak keluarkan diri aku daripada kemarahan Nabi disebabkan kerana aku tahu Nabi tak suka aku bertakhalluf ataupun aku telah meninggalkan perjalanan perang tadi dengan Nabi. Ghadan, dia kata ni esok ni. Wa asta'inu ala dhalika ra'yin min ahli, maka aku memohon pertolongan. Ini asta'inu ni ataf kepada at-tazakkar. Dia sebut kata bima akhruju, dia kata at-tazakkarul kadhiba wa aqulu bima akhruju min saqatihi ghadan wa asta'inu. Asta'inu ataf kepada at-tazakkaru, dan aku memohon pertolongan ala zalika tadi dengan perkara yang mengeluarkan aku, al-mukhrij li min saqatihi wa adami ridahu. Cara macam mana aku nak keluar daripada kemarahan Nabi dan ketiadaan redha Nabi kepada aku dengan setiap bikulli zi ra'yin min ahli, daripada para ahli keluarga aku yang mempunyai pandangan yang baik-baik. Maksudnya orang-orang yang mulia di kalangan ahli keluarga aku, untuk mengambil pandangan mereka. Kata, apa yang patut aku buat. Jadi di sini
Tidak muskil ketika mana disebutkan oleh Sayyidina Ka'ab bin Malik bahawa beliau berkehendak untuk menipu. Dan memohon untuk apa ni? Dia berkehendak kata itu cadang macam nak tipu pula. Ataupun nak minta pertolongan daripada mana-mana untuk melepaskan aku daripada kemurkaan Nabi. Jadi ini tidak menggugurkan sedikit pun daripada adalah para sahabat Nabi SAW, karena kemungkinan pada waktu itu dengan ijtihadnya Sayyidina Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau berpandangan harus melakukan demikian karena sekurang-kurangnya dia mengambil yang akhafud dararain. Nampak tengok macam mana ulama dulu syarah. Ini disyarah oleh Imam Ibn Allan. Dan tengok macam mana orang dah syarah ketika mana bincang tentang sahabat Nabi. Tuduh sahabat menipu, sahabat mohong, sahabat apa-apa semua tu. Tu adab dengan Rasulullah SAW. Tak ada adab dengan Nabi SAW. Cuba tengok para sahabat bincang macam mana. Disebut kata apa? Sayyidina Ka'ab mengambil tindakan tersebut ataupun orang panggil apa? Keputusan tadi, kemungkinan beliau ingin menipu tadi, tujuannya untuk apa? Irtikab akhafid dararain. Mengambil paling kurang darar yang paling ringan. Daf'an li asyaddihima, untuk menghalang daripada yang lebih berat daripada itu. Apa dia? Saqatuhu, kemurkaan Nabi dengan pembohongan yang dilakukan. Kemurkaan Nabi lebih berat lagi sebenarnya. Bila Nabi murka tu lebih berat. Nampak? Ala anna Allah Ta'ala, bahawa Allah Subhanahu wa taala qad hafizahu min fi'li dzalik, tapi Allah menjaganya. Walaupun benda tadi kalau Sayyidina Ka'ab buat macam tu dengan ijtihad beliau, baik sama tak dengan munafik. Tak, munafik memang nak lari daripada Nabi bukan kerana mereka suka dengan Nabi. Mereka hanya ingin mengelakkan daripada diambil hukuman. Ini beza dengan Sayyidina Ka'ab dan beza dengan Sayyidina Murarah. Sayyidina Murarah dan juga Sayyidina Labib. Ketiga-tiga mereka ini berbeza pada sudut itu kerana apa? Karena mereka inginkan, Sayyidina Ka'ab secara khusus ingin lakukan demikian adalah kerana untuk mendapatkan redha Nabi dan untuk mengelakkan daripada murka Nabi yang lebih berat daripada pembohongan beliau kalau beliau lakukan. Tapi Allah menjaga beliau daripada melakukan tersebut. Tamam? Dan beliau mengambil dengan jalan yang terbaik walaupun pahit, walaupun berat, iaitu as-sidqu. Jadi maksudnya as-sidqu ni adalah jibilli. Sidqu ni adalah satu sifat sebenarnya yang menjadi darah daging mereka. Mereka tidak akan mudah-mudah untuk menipu. Dan biasa yang menipu pada zaman tu adalah golongan munafiqun. Sebab tu kena ada jiwa sidqun ni, jiwa benar ni kena ada. Falamma qila, bila mana dikatakan kepada beliau, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adalla qadiman. Falamma qila ay tahaddatha. Di sini. Jadi maksud di sini bukan tad'if. Tad'if al-mukhbar anhu. Bukan qila, falamma qila, bila dikatakan maksudnya seolah-olah macam kalam tu tak apa nak benar. La. Karena qila kalam boleh jadi digunakan dengan makna tad'if untuk mendaifkan satu ucapan. Tak, qila sini dengan makna tahaddas. Bila mana orang berbicara bersembang-sembang, inna Rasulullah bi kasril hamzah. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adalla qadiman, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalla qadiman, adalla dengan makna ay aqbala wa dana ka'annahu alqa alaihi dhilluh. Jadi seolah-olah beliau Nabi datang, seolah macam diletakkan pada Nabi dengan kemahnya Rasulullah, adallahu, ataupun dilindungi. Maka ketika itu maksudnya turun pada waktu tersebut sampai qadiman, waktu ketika Nabi balik, zaha annil batilu. Zaha anni, zaha dengan makna zahaba wa zala, telah hilang daripada fikiranku untuk aku melakukan pembohongan. Nampak saja dengar berita tadi, terhilang tu rasa nak bohong tu, nak rasa nak tipu Nabi SAW kerana nak menyelamatkan diri daripada kemurkaan Nabi. Hatta araftu anni lam anju, kata beliau, kerana aku tahu anni lam anju minhu bi syai'in abada, aku tak akan selamat dan aku tak akan berjaya sedikit pun kalau aku melakukan penipuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Kenapa? Karena diketahui bahawa baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan kepada baginda Nabi dengan kashfut tam, pembukaan yang sempurna melihat apa yang ada dalam dadanya umat pada waktu itu. Fa'ajma'tu sidqahu, ya azamtu alaihi, maksudnya aku berazam. Ajma'tu dengan makna azamtu. Fa'ajma'tu sidqahu, aku berazam, maksudnya untuk
mengucapkan benar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu fa ajma'tu sidqahu ay azamtu ala qawli sidqi inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni panjang lah, tak maaf lah. Hadis ni panjang semua. Ni tak habis lagi malam ni, hari tobat tak habis. Sebab kita syarah satu-satu ni. Dan kau boleh biar dapat semua lah. Ada orang kena baca hadis ni, baca aja, baca. Lepas tu dia umumkan syarah. Kalau kita nak ambil faedah daripada hadis ni sampai habis. Tak tahu lah kita ni bila nak habis, Allah A'lam lah. Fa ajma'tu sidqahu wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman. Maka asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman wa kana idza qadima, dan waktu itu ketika Nabi datang pada waktu pagi. Pagi Nabi sampai. Asbahan maksudnya pada waktu pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai. Wa kana idza qadima min safarin, maka Nabi ketika mana balik daripada safar atau sampai daripada musafir, bada'a bil masjidi, Nabi akan mula dengan masjid dulu. Nah, bada'a bil masjidi fa raka'a fihi raka'ataini thumma jalasa lin-nasi. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kembali memulakan dengan masjid dulu. Lalu Nabi akan tunaikan 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat raka'atain. Thumma jalasa lin-nas. Kemudian Nabi akan duduk dulu untuk menyambut, menerima tetamu pada waktu itu. Ada orang dah tunggu dah, sahabat-sahabat Nabi dah tunggu untuk menyambut kepulangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kenapa Nabi memulakan dengan Baitullah? Mengapa Nabi mula masuk rumah Allah dulu, dalam masjid dulu ketika balik daripada musafir? Dan ini sunnah yang telah ditinggalkan oleh kebanyakan daripada kita ketika pulang daripada musafir. Patutnya kalau pulang daripada musafir yang jauh, kalau di rumah tempat tadi masjidnya paling hampir, berhenti dulu di masjid tersebut untuk menunaikan dulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Faham? Kalau macam di Zawiyah ni lagi elok lah. Kalau sampai dari sini ni, masuk masjid dulu sembahyang 2 rakaat. Kalau pada waktu yang bukan haram, bukan waktu karahah. Karahah di sini makna karahatut tahrim, bukan waktu yang haram maksudnya. Jadi kenapa Nabi buat macam tu? Kerana yang pertama bita'zimi, dimulakan dengan bita'zimillahi qabla baitihi, untuk menta'zimkan Baitullah sebelum baitihi, sebelum rumahnya sendiri. Satu. Yang kedua, liyaquma bisyukri ni'matillahi alaihi fi salamatihi, untuk mendirikan kesyukuran dengan sebab selamat pulang daripada musafir. Karena musafir ni penuh dengan ujian. Boleh jadi berlaku masalah dalam perjalanan, boleh jadi mati dalam musafir tersebut, tapi balik sampai ke rumah tu dengan selamat. Itu adalah kesyukuran yang besar, maka dimulakan dulu dengan rumah Allah. Yang kedua, yang ketiga, waliyusanna zalika fi syar'ihi li ummatihi, untuk disunatkan perkara tadi kepada umat Nabi. Untuk ditunjukkan sunnah melakukan demikian kepada umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena buat macam tu jugalah. Beramal dengan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini telah ramai ditinggalkan oleh orang pada zaman sekarang. Kalau kita lakukan begitu, bermakna pahalanya besar, seperti 100 orang yang mati syahid. Summa jalasa lin-nas, untuk apa? Liyusallimu alaihi wa yuhanni'uhu bis-salamah, yuhanni'uhu bis-salamah, untuk orang datang salam dengan Nabi, untuk orang datang tahniah kepada Nabi. Ini dalil menunjukkan bahawa ketika pulang qadimul qaum, ataupun disebut kepada sahibul makan, tempat, tuan tu punya tempat, alim, guru kita dan seumpama dengannya, kalau pulang daripada mana-mana musafir, murid sepatutnya tunggu pada waktu tu. Ni tak, murid semua duduk di asrama. Tidak, pukul 2 pagi. Dia tak sampai bila kita pun tak tahu. Yang ni, perhatian ni diberi oleh orang zaman dulu. Zaman dulu tak ada muwasalat. Tak ada apa ni? Ni apa ni? Orang panggil apa ni? Dia panggil apa? Bahasa Arab panggil apa? Dalam jawal lain lah, apa dia? Dia panggil muwasalat kan? Muwasalat ke? Maksudnya perhubungan ni tak ada. Pun begitu, mereka dah bersedia, dah tunggu pada waktu tu. Mungkin jauh, kira-kira sampai tu ada orang yang akan lari dulu mai. Dia pun akan tunggu di hujung kota tu untuk tengok Nabi sampai tak lagi. Dan mereka akan sampaikan berita tadi. Kerana orang Madinah dulu, kata guru Maulana Syekh Yusri Hafizahullah, zaman dulu ni, kenapa berita tu boleh sampai dulu? Yang pertama, untuk memberikan persiapan kepada para isteri Nabi, mempersiapkan diri mereka pada waktu tersebut ketika Nabi sampai. Lepas tu Nabi tak balik rumah tu duduk di masjid dulu, kerana tu akan bagi peluang pada isteri-isteri Nabi untuk bersiap. Dan kemudian berita tu akan sampai ketika Nabi sampai di hujung kota.
maka waktu tersebut akan sampai berita tadi. Karena mereka dulu dalam bentuk kampung. Kampung ni akan sampai ke kampung sebelah. Kampung ni akan sampai berita di ke kampung sebelah. Sampai ke hujung, maka dia akan beritahu kata Rasulullah dah sampai. Rasulullah dah sampai. Maka orang akan tunggu di masjid pada waktu itu untuk bersalam dengan baginda Nabi. Boleh. Tapi sini ma'zur. Kenapa? Karena tak ada handset. Sini ma'zur. Jadi kalau kata apa ni, tahu perjalanan apa semua sekali itu, maksudnya di mana kita tunggu. Raja kalau dia balik contohnya. Raja kalau balik ke istana dalam keadaan dia balik daripada musafir contohnya, sampai di istana dia. Tiba-tiba pekerja-pekerja istana tak ada seorang pun tunggu. Macam mana raja tu agak? Dia macam orang lain maksudnya. Dia ada turun seorang-seorang dia, beg pun dia tarik sendiri, naik ke atas. Jadi tengok bagaimana apa ni, dia dipanggil ilmu etika, dia panggil etika. Etika kita dengan akabir, dengan orang-orang yang besar, macam tu dia punya sambutan dia. Falamma fa'ala dzalika, jadi bila mana Nabi sembahyang solat tahiyatul masjid, duduk dengan manusia mu'takifan kama yumi'u ilaihi uluwa maqamihi, faliza darat af'aluhu bainal wujubi wan nadbi. Jadi di sini perbuatan Nabi ini tergantung antara apa? Wujub dengan nadb. Karena Nabi perbuatannya tidak ada yang harus, semuanya antara wajib dengan sunatnya. Okay? Karena perbuatan Nabi semuanya hanya tergantung dengan dua tu. Hatta dengan tak ada khilaful aula bagi perbuatan Nabi. Nampak? Contoh kencing berdiri bagi Nabi SAW ketika Nabi sakit. Baik apa ni perbuatan kencing berdiri daripada Rasulullah? Ada darat bainal wujubi wan nadb. La al-jawaz wa al-karahah. Apatah lagi haram. Karena Nabi perbuatannya hanya dua saja. Sama ada wajib ataupun sunat. Yang ini kedua-duanya akan dapat pahala. Dan tidak ada khilaful aula bagi Nabi SAW. Faham? Jadi i'tikaf di sini untuk apa? Untuk apa ni? Zada 'ala at-tuma'ninati wa la yatawaqqaf 'ala as-sawmi. Jadi i'tikaf sini bukan hanya maksudnya sekadar semata-mata untuk apa ni, hanya sekadar untuk orang berpuasa saja. Sebab kalau kita bahas masalah i'tikaf dalam kitab-kitab fiqh akan bincang masalah tu pada ketika mana orang tadi berpuasa, maka disunatkan dia i'tikaf. Baik, adakah tu saja? Tak. I'tikaf zadat 'ala tuma'ninah. Maksud kalau lebih sikit daripada tempoh tuma'ninah, maka dikira orang tu i'tikaf. Jadi orang tu kalau masuk dalam masjid ni macam masjid masuk dan niat i'tikaf pada waktu ni, walau satu lahzah dia berniat i'tikaf dengan duduk sebentar sekadar tuma'ninah, maka dia telah menghasilkan pahala i'tikaf. Jadi jangan lupa i'tikaf. Niat ni duduk dalam masjid, jangan lupa niat i'tikaf. Lillahi alayya an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Maka dapat pahala wajib, dapat pahala nazar. Lillahi alayya an a'takifa fi hadzal masjidil an. Bagi Allah saya beriktikaf pada waktu ini di masjid ini. Jadi kita dapat pahala sepanjang iktikaf ni, dapat pahala wajib. Tapi kalau kita baca niat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala, pahala sunat. Pahala sunat je lah. Kita berniat untuk i'tikaf. Tapi kalau niat lillahi alayya an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala, maka kita dapat pahala wajib pada waktu tersebut. Jadi rugi kalau tak niat pahala wajib. Kita niat dapat pahala nazar pada waktu itu untuk kita melakukan i'tikaf. Faham? Maka pada waktu ni apa yang berlaku? Ja'ahul mukhallafun. Tengok orang zaman dulu. Mai ni pokok-pokok hak yang tak tinggal, hak yang apa ni? Yang mukhallafun isim maf'ul ay 'anil khuruji ma'ahu ila Tabuk. Yang tidak keluar bersama dengan Nabi ke Tabuk, maka mereka pun datang ramai-ramai pada waktu tersebut. Jadi lafzul mukhallafun di sini kata al-Imam Abu Hayyan fi Nahr dalam kitabnya Nahru, kata beliau yaqtadi az-zamma wat tahqira. Nah, dan ini menunjukkan kepada celaan sebenarnya. Mukhallafun maksudnya ini celaan. Ini orang-orang yang terlepas ataupun melepaskan, terlepas di sini ya. Bukan melepaskan kerana isimnya maf'ul. Yang terlepas mereka daripada peperangan. Tamam? Jadi ini wahia amkan min lafzi al-mutakhallifin. Mutakhallafin dengan mukhallafun di sini adalah amkan. Min lafzil mutakhallafin. Tamam? Karena apa? Karena idhum maf'ulun bihim dzalik. Fatafiqu ya'taziruna ilaihi,
Lalu mereka pun mohon i'tizar kepada Nabi daripada takallufnya mereka. Wa yahlifuna lahu ala ma ya'taziruna bi, dan mereka bersumpah pula pada waktu itu dengan apa yang telah mereka i'tizarkan tadi. Demi Allah ya Rasulullah, tu guna tu bahasa tu. Demi Allah ya Rasulullah, sebenarnya saya ni tak boleh pergi kerana ada masalah ini. Saya sakit. Satu ada yang sakit lah, ada yang kata depa ni tak boleh pergi kerana sebab-sebab lain, dan banyaknya penipu. Semuanya menipu. Dan mereka ni adalah golongan munafiqun. Berapa orang? Wa kanu, di sini sebut wa kanu bid'an wa samanina rajulan. Dan kelompok ni ramainya berapa? Bid'an wa samanina rajulan. Bid'an ini disebut dengan bid'ah ataupun bid'ah, dengan kasrahkan ba al-muwahhadah sukunil mu'jamah, bid'ah ataupun bid'un. Boleh baca dua, iaitu ma baina salas ila tis'in min al-adad, iaitu antara 3 ke 9 daripada bilangan. 3 ke 9 ni maksudnya bid'ah, maksud disebut dengan bid'ah. Wa fi hadha raddu ala man isti'malihi fi ma fawqa al-20. Ni kataan bila disebut bid'un wa samanin, ada maksudnya 80 lebih. Jadi ini menolak penggunaan bid'un. Ada sebahagian ulama lughah kata bid'un ini tidak boleh guna melainkan di bawah daripada 20. Kalau sebut bid'un wa 20, dia kata tu boleh. Tapi kalau bid'un wa salasin, tak boleh. Tak kena. Kenapa? Dalam hadis ni jelas disebut bid'an wa samanina rajulan. Tak boleh. Baik, kalau kita kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ulama lughah ni mereka tak tengok ke hadis ni? Nak jawab apa Wildan? Kau boleh jawab ni Wildan. Aku bagi kau 20 lah, 50 untuk bincang lain dia. Sebab apa Wildan? Siapa boleh jawab? Kalau ada orang kata mana isti'maluhu, ba'duhum yani ba'dul ulama al-lughah mana'u isti'mal fi ma fawqa al-20. Kerana dalam hadis ni sebut bid'an wa samanina rajulan. Itu kita kata itu ulama lughah ni tak tengok ke dalam lughah? Kalau dia tak baca ke hadis ni, tak tahu ulama lughah tak sebenarnya ulama hadis. Jadi dia tak buka hadis. Kita kata lah ni yang penting dia bukan kita. Itu lah. Ulama lughah ni maksudnya biar sebut dia ni ulama lughah ni, maknanya mereka ni dah melihat tatabbuk kalamil Arab ni sini. Sekarang ni kalam ni. Ada jawapan Amirul? Jawapan Ahmad? Tengok macam nak jawab tu. Cukup masa masa ambil stam tu ada cerita ke? Ada jawapan Abdul Rahman? Pondok apa ni? Dia nama apa lah? Carok Tok Kun. Ada ni? Air Force. Jawapannya kata Maulana Al-Imam Ali Jum'ah Hafizahullah, Syekh Ali Jum'ah pernah sebut ni dalam majlis. Kata dia tidak diambil oleh sebahagian ulama tidak mengambil hujjah lughah dalam hadis yang panjang. Hadis yang panjang tidak boleh dijadikan sebagai hujjah dalam lughah. Itu adalah isti'mal daripada nafsir rawi. Rawi itu sendiri yang gunakan hujjah. Ini pernah disebut dalam satu hadis panjang. Maulana Imam Ali Jum'ah ada bahas hadis itu dalam kitab Ghayatul Usul. Ghayah al-Usul, syarah kepada Lubbul Usul. Waktu syarah Lubbul Usul fiqh, dia ada bahas masalah ni. Kata tidak diambil oleh para ulama lughah perbahasan ilmu lughah dalam hadis yang panjang. Dan ini termasuk hadis yang panjang. Hadis panjang tak boleh jadikan sebagai dalil yang kuat untuk lughah. Satu gini bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan Sayyidina Ka'ab. Yang tu. Mungkin itu sebab yang digunakan oleh Maulana Syekh Al-Jum'ah, sebab ada sebahagian perkataan contohnya digunakan contoh apa? Au dengan am.
Au dengan am, perkataan au dengan am. Selepas hal boleh guna ada au. Nah, selepas hal. Kan macam mana penggunaan dia tadi? Ada satu hadis bercanggah sikit dengan lurah. Digunakan. Nah, digunakan apa ni Ustaz terlupa lah mana satu tahu, tapi ingat dia perbahasan dia masalah itulah. Masalah au dengan am tadi. Bila au dengan am tadi disebut dalam hadis itu bercanggah dengan yang dipegang oleh ulama lurah, maka masyayikh kata apa? Imam Maulana Al-Imam Ali Jumaah kata, ini kaedah disebut oleh para ulama, kata tidak diambil daripada hadis yang panjang hujah lughawiyah. Hujah lughah tidak diambil pada hadis yang panjang. Boleh. Baik. Kemudian terus tadi kita sebut kata ada di kalangan mereka yang ambil i'tizar dengan sebab sakit. Ada di antara mereka yang mengambil i'tizar dengan sebab lain daripada sakit. Nah, yang mana yang merupakan pembohongan daripada mereka kepada Nabi SAW. Faqabila minhum alaniyatahum. Dan mereka Nabi SAW menerima apa yang telah mereka i'lankan. Wa baya'ahum, dan Nabi SAW baya'ahum wastaghfara lahum, dan Nabi SAW memohon keampunan bagi pihak mereka. Astaghfara lahum wa wakala sarairahum ila Allah Ta'ala, dan baginda Nabi SAW mewakilkan dalaman mereka kepada Allah. Karena disebut dalam hadis, innama ahkumu bizzawahir wallahu yatawallas sarair. Innama ahkum bizzawahir, saya berhukum kata Nabi dengan zahir saja. Dan di sini menunjukkan pada hadis ini sahaja para masyayikh menulis sebuah kitab lagi khusus berkenaan dengan hukmul qadi bil ilm, hukum qadi dengan ilm. Nah, hukum qadi dengan ilm. Untuk qadi tadi ini Syekh Abdul Huda Yaqubi ada karang kitab risalah berkenaan dengan hukum qadi dengan ilm. Ini bahasan khusus, maksudnya dia risalah yang dibincang secara khusus mengikut 4 mazhab. Syekh Abdul Huda tulis dalam bentuk 4 mazhab. Nah, mazhab Syafi'i macam mana pandangan. Tentu kalau seorang qadi tahu orang yang datang ni dia bersalah dengan ilmunya qadi. Sama ada sebab qadi itu tahu dengan sebab kashful ilm ataupun kashfu al-ghaibiyat. Kashful ilm dengan sebab itu qadi ni dulu pernah duduk dengan orang tu. Dan dia tahu memang Pak Long ni kaki menipu pun. Jadi bila dia mai pula bawa kes yang sama, dia ni memang penipu. Kawan ni memang terkena dah. Boleh tak dia hukum dengan pengetahuan dia terhadap orang tadi untuk dijatuhkan hukuman, atau mesti dilihat dengan bukti? Atau qadi ni diberi oleh Allah dengan kashful ghaibiyat, dia boleh kasyaf, tengok orang tu, dia mai tengok dia tahu dia pembohong. Muka ni muka pembohong. Di masa mai tu muka dia kepala babi, Tok Wali, qadi tu Tok Wali. Adakah dia boleh untuk nak menghukumkan dengan ucapan tadi, dengan perlihatan dia terhadap ghaib orang tersebut dengan kasyaf yang Allah Ta'ala bagi, ataupun dia nak kena hukum dengan zawahir? Tak. Kebanyakan jumhur ulama berpegang dengan innama ahkumu bizzawahir wallahu yatawalla bisarair. Nah, yang dihukum kita dengan zahir saja, iaitu kita mengambil dengan bayyinah, kena ada bukti, kena ada dalil. Kalaupun orang tadi salah. Boleh faham? Sebab tu kadang-kadang orang duk marah dengan penghakiman walaupun kawan tu salah. Hak netizen ni bakal marah, kenapa sampai macam tu, kenapa gini-gini. Lah, dia ingat depa tu jenis ni kot, jenis duduk dalam meja mahkamah tu dekat kita rasa kita kena hukum macam ni, kita kena buh macam ni, kita tak kan macam tu. Jadi sebab tu kena serah kepada ahlinya, bukan ikut suka kita. Kita semua je nak komen je. Betul dah yang geng-geng influencer buat tu, dia kata kalau muka pecah rumah ayah kena hukum, dia kata ni memanglah jahat ni depa ni. Budak-budak ni memang budak-budak terbiar ni macam ni, dia kata. Tapi keluar pula handsome sikit, kena tangkap, dia kata. Kenapa macam tu ni mahkamah mesti zalim ni. Tiba. Ada letak gambar, ada orang lelaki seorang muka hidung kembang, rambut serabut. Gambar kedua rambut sama, cuma hidung mancung sikit. Gambar pertama perempuan kata kami tak terima dengan lelaki ni. Kenapa? Kerana dia serabut. Tapi yang kedua, saya suka dia kerana rambut dia tadi style. Poin dia bukan tengok rambut tu, nak dia tengok orang berambut tu. Jadi yang penting apa dia?
Mana ni Pak Long Syarimi ni pergi mana ni? Syarimi? Dia pergi mana Syarimi? Yang penting bukan rambut. Yang penting muka. Kepala kalau botak pun, tapi kalau segak, dia akan jadi segak juga. Nah, tak elok simpan lah rambut panjang pun kalau kata muka Jawa. Nah, baik. Jawa lah, Simun Jawa lah. Arahan santri kena berambut pendek. Arahan tu sekali je buat gerak. Dan mengaji dalam usul fiqh, al-amru ni la yatakarrar. Amru ni la yatakarrar. Arahan dia tidak akan berulang-ulang. Arahan ni dia sekali je. Tapi arahan tadi kepada semua. Maknanya tak berulang-ulang tu kepada semua lah. Maksudnya lepas dah rambut panjang nanti kena dapat arahan baru pula untuk potong rambut. Kecuali diletakkan dalam undang-undang mesti berambut pendek sepanjang berada dah. Itu memang arahan lah. Maksudnya tu dah tetap. Boleh. Tapi kalau tak ada, maka memerlukan kepada arahan kedua. Tapi kalau dia buat larangan, al-amru bisyai' nahyun 'an diddihi. Nahyun 'an diddihi itu maksudnya, tapi al-amru la yatakarrar. Baik, tapi kalau kata nahyun 'ani syai' amrun bi ahadi adadihi. Itu kaedah dia. Tapi an-nahyu nahyu ni dia akan main dengan apa ni, nahyul mutlak dengan makna apa? Dengan makna tahrim. Nahyul mutlak. Kalau nahyul mutlak dengan makna tidak diqaid dengan masa, maka larangan tadi adalah larangan yang berbentuk seterusnya. Boleh. Kalau kita orang sebut kata potong rambut, kita suruh potong rambut, jadi potong rambut. Tapi kalau kata jangan simpan rambut, maknanya apa dia? Maksudnya tak boleh rambut banyak. Dan yang tu akan berterusan. Sekarang ni di zawiyah tidak sebut jangan simpan rambut. Di zawiyah sebut kata potong rambut waktu tu. Boleh? Jadi potong rambut lah pada waktu tu. Kau nak pergi mana lagi? Kau nak lari pergi mana pula? Tak tahu. Potong dah Iman? Oi. Wah. Baik. Dan kemudian Nabi SAW menerima apa ni, orang panggil apa, dia punya i'lan mereka dengan apa yang mereka telah lakukan. Kemudian baca sikit lagi, hatta ji'tu. Hatta di sini harful ibtida. Hatta ji'tu. Dan kemudian sebut kata ni mana tahu? Samanina faqabila minhum alaniyatahum wa bay'ahum astaghfara wa kana. Baik, hatta ji'tu falamma sallamtu, maka sehinggalah aku datang, kata Sayyidina Ka'ab. Dia orang pakat beratok ni, pakat main salam dengan Nabi, bai'ah balik dengan Nabi. Ambil bai'ah balik dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya minta ampun, tak boleh pergi perang ya Rasulullah. Saya baru ni sakit, kaki lutut tak larat apa semua. Tak maaf. Nabi kata, insya-Allah, moga Allah ampunkan kamu apa semua. Jadi Nabi kata, aku berhukum dengan zahir saja. Batin mereka Allah yang tanggung. Dan Nabi tahu kata itu semua penipu. Ada yang sakit sungguh. Itu dilepaskan. Mai Sayyidina Ka'ab. Sayyidina Ka'ab mai bagi salam dengan Nabi, dan Nabi pun Sayyidina Ka'ab kata falamma sallamtu alaihi, bila aku bagi salam kepada Nabi, tabassama tabassumal mughdab. Tengok di sini, nampak ada adab para sahabat. Dia tak kata tabassama tabassumal mughdib. Kenapa dia tak sebut mughdib? Dia sebut mughdab. Tengok ni akhlak sahabat Nabi. Akhlak Sayyidina Ka'ab ni luar biasa betul. Ni kalau orang mengaji lurah, jangan ambil berat dengan semua benda ni. Dia guna dengan isim maf'ul, tak guna isim fa'il. Maksudnya bukan Nabi yang nak marah. Nabi dijadikan oleh Allah pada waktu tersebut untuk marah. Kalau Nabi bukan marah dengan diri Nabi SAW, Nabi akan marah kerana Allah. Disebut dia tak tahu tabassumal mughdib. Kalau sebut mughdib, maksudnya Nabi senyum dengan senyum orang yang nak marah. Tak, Nabi bukan nak marah. Kerana sya'nun Nabi ni hilm. Sya'nun Nabi adalah orang yang sangat afu, safhu, memaafkan, tajawaz ammala
La ma'siyata fihi minal umur. Nabi akan lepaskan dan Nabi tidak akan mengambil hukuman dengan perkara tersebut. Faham? Tapi di sini tabassama tabassumal mughdab. Mughdab sini maksudnya apa? Nabi dijadikan oleh Allah pada waktu tersebut untuk marah. Faham? Nabi dijadikan oleh Allah untuk marah pada waktu itu. Jadi macam mana senyum orang yang dijadikan untuk marah ni? Macam tu lah. Ramai tu dia senyum beza lah. Masya Allah, Allah tu lain. Tapi kalau bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Macam mana? Nabi tak jawab. Fasallamtu tabassama tabassumal mughdab. Dia bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Senyum macam tu. Kita tak nak bayang. Kalau guru kita senyum macam tu pun kadang-kadang kita dah takut. Takut kata. Tapi tak pernah lah Syekh Ahmad senyum macam tu. Syekh Ahmad tak pernah lagi lah marah macam tu kan. Tapi Syekh Jamal pernah sekali. Oh waktu saya ingat bila-bila terlewat ambil. terlewat ambil Syekh. Kita pergi samak Syama'il. Syekh Ahmad telefon. Kata kamu mai tak majlis di Masjid Azhar ni? Ada samak Syama'il ni. Syekh Ahmad Ma'bad mai. Syekh Omar Hashim mai. Ismail Diftar. Kemudian Syekh Sa'ad Jawish. Ramai ni semua muhaddis besar ni. Daripada majlis samak Syama'il Muhammadiyah di Masjid Azhar waktu tu. Saya happy Syekh. Tapi malam tu ada pengajian di Ruak Jawi. Saya pula tugas pergi ambil Syekh Jamal. Silap hari tu tak abang Syekh Jamal, suruh orang lain pergi ambil. Kalau suruh orang lain pergi ambil tak apa, ni masalah dia. Kita dah pergi janji nak pergi ambil. Kita ingat dan majlis tadi pula hak pergi baca. Akhirnya Syekh Ahmad yang baca. Hak awal-awal baca buat pala tu tu. Dah baca lambat. Syekh Ahmad marah tu. Syekh Ahmad tu dah baca lambat. Salah pula tu. Tadi Syekh yang baca. Syekh Ahmad yang baca syahadah depan masa tu. Jadi sempat 300 lebih hadis. Ada 100 lagi hadis. Nah habis Syekh Jamal dah telefon waktu tu. Dah dekat dah waktu nak pergi ke Ruak Jawi kelas. Syekh Ahmad duk telefon dah. Saya angkat telefon dia. Syekh Jamal kata, "Kamu duduk mana Muhammad?" Kata saya ada majlis ni saya akan pergi terus lagi. Habis ni. Lepas tu bila tengok tu majlis makin panjang ni, tengok tak ada ni. Kelas pai Isyak. Tapi maghrib tak habis lagi. Nak pergi pula ke Mukhattam. Boleh tahan lah jalan Mesek ni, boleh tahu lah. Maghrib nak pergi ke Mukhattam tu, kira sampai tu lepas Isyak. Boleh jadi. Buat jam waktu tu. Saya pun pergi. Sampai turun kereta. Syekh Jamal dah duduk di bawah, rupanya lama dah dia tunggu bawah. Saya pergi kat Syekh. Pergi salam dengan Syekh tepih tangan. Saya minta ampun, Syekh kata lewat. Tampak tangan. Tu Syekh duduk lah itu. Tak cakap. Saya kata ampun ni nak mengaji ke tak mau mengaji ni? Orang di sana duduk tunggu. Lepas tu aku lambat. Saya kata. Saya nyak. Tak tahu. Itu yang dia kata. Saya pun tak kata apa. Nak kata bawa balik. Tapi balik tu dia buat lawak dia. Salah kelas pun dia dah buat lawak lah. Syekh pun mungkin rasa bersalah tu. Kata silap pula pibak dia. Dalam perjalanan balik. Okey balik lah. Tapi saya berasa hati lah waktu tu. Saya tak berasa hati. Saya akan ingat benda tu sebagai apa? Sebagai pengajaran kepada saya. Jangan lambat lagi waktu kita janji dengan guru-guru kita. Faham? Saya tak berasa hati waktu tu. Tak berasa Syekh buat macam tu. Syekh tahu tak aku ni Syekh Ruak Jawi. Yang buat tempat tu aku. Ada rasanya tu. Ada rasa sikit pun. Tak ada. Alhamdulillah sampailah Syekh Jamal, sampailah masih lagi kasih dengan kita, ingat dengan kita, sampailah. Jadi orang panggil apa? Jangan duk berasa hati dengan tok guru. Tak ada faedah apa pun. Ramai anak-anak murid tambah cepat terkoyak. Tok guru suruh kerak rambut dia pun. Dia buat macam jangan kena kerak seluruh dia punya kemaluan dia. Nah. Apa? Bukan suruh kerak kemaluan. Kerak rambut. Rambut tu boleh tumbuh balik. Kerak tu tentulah. Lebih baik lembu pada dia lah waktu tu. Dia suruh kerak rambut. Benda boleh tumbuh balik. Tu pun buat teruk. Dia tak main lagi dia. Mungkin dia dengar lah kat luar. Jadi di sini Nabi SAW buat apa? Tabassumal mughdab. Ish, tak nak bayang lah.
Orang lain Nabi buat tu. Kenapa? Karena Nabi tahu jiwa Sayyidina Ka'ab. Nabi tahu. Saya tu kadang-kadang tasarruf, guru tasarruf, para masyayikh, dan seumpama dengannya dengan kita, dengan marah apa semua sekali itu, jangan ambil hati. Karena kemungkinan itu adalah kebaikan untuk kita. Ramai murid dia terlepas pandang benda-benda yang tarbiyah yang begitu, karena mereka menganggap mereka perlu dilayan pada waktu itu. Tak, layanan ni ada masa dia, ada tempat dia. Yang saya sebut selalu Syekh Abdul Qadir Isa, waktu ketika mana para tetamu datang ke tempat beliau, maka beliau akan melayannya dengan tetap layanan yang luar biasa. Tapi ketika mana anak-anak murid, dia garang. Anak murid pakat berasa hati, dan kemudian bukan berasa hati lah, mereka rasa, ada sebahagian yang rasa terkilan. Kenapa Syekh layan kami macam tu, sedangkan kami yang khidmat dengan Syekh. Lalu tanya kepada Syekh Abdul Qadir, kenapa Syekh buat macam tu? Dengan orang tetamu Syekh layan dengan baik, tapi kenapa dengan kami garang? Kata Syekh, kalau kamu nak jadi layanan tersebut, jadi tetamu, saya kata, jangan jadi murid. Mai jadi tetamu lah. Kalau jadi murid, pada waktu itu kamu murid. Ketika kamu jadi murid, pada waktu tersebut kamu perlu bersedia untuk dididik pada waktu itu. Bagi tetamu lain. Tetamu kita buat macam tu, dia akan anggap sebagai tidak beradab dengan tetamu. Waktu tu. Ketika kamu jadi murid, kamu adalah anaknya tuan rumah. Waktu tu. Jadi anak tuan rumah. Tuan rumah dia akan didik anak dia sesuai dengan apa yang perlu dididik. Itu tarbiyah. Dia bukan semua tempat lah, semua tempat aja nak marah ya. Ni orang bagi tahu pun nak kena ni, otak tak pun nak sentar ke. Semua tempat nak marah, tengok tempat lah. Baik. Dan kemudian seterusnya disebut bila mana itu tengok Syekh kata apa? Kata wa fi ta'biri bihi dunahu ima'un ila anna al-ghadaba minhu sallallahu alaihi wasallam innama yakunu 'aridiyan bisababi amrin yaqtadihi. Wa illa fa khuluquhu al-karim ar-ridha wal 'afwu was-safhu wat-tajawuz 'amma la ma'siyata fihi min al-umur. Tu. Dan saya nak sebut qadimtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 sinin fama qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altah wala li syai'in taraktuhu lima taraktah. 10 tahun aku khidmat dengan Nabi, tak pernah dengar Nabi ucapkan ucapan begitu kepada aku. Yang aku buat, Nabi tak pernah kata, kenapa buat macam tu? Yang aku tinggalkan, Nabi SAW mengatakan, kenapa kamu tinggalkan perkara tersebut? Nabi tak pernah kata. Boleh? Nabi tajawaz anil umuri at-tafih, anil umuri at-tafihah. Benda-benda yang ingkar-ingkar kecil-kecil itu Nabi abaikan. Nabi tak ambil berat benda tu. Tamam. Tapi kali ini ini berbeza. Pun begitu, Sayyidina Ka'ab tidak menggunakan istilah Nabi marah seolah itu daripada Nabi. Nabi SAW tajalli pada waktu tersebut dengan Ismul Qahhar. Waktu itu tajalli dengan Ismullahil A'zam, dengan Al-Qahhar, dengan pada waktu itu dengan Al-Munazzim. Maka pada waktu tersebut Nabi SAW memberikan hukum pada waktu itu dengan apa ni yang sesuai pada waktu tersebut. Summa qala ta'ala, Nabi kata mai sini. Faji'tu amshi hatta jalastu baina yadayhi faqala li madza qallafaka. Sehingga aku pun datang, aku mai slow-slow berjalan depan Nabi, dan kemudian aku duduk depan Nabi. Kemudian Nabi pun tanya, madza qallafaka. Ini kita dah mengaji dalam baru ni madza sini. Ma ni i'rab apa? Isim istifham mabni ala sukun fi mahalli raf'in ibtida', ada mubtada. Za khabar, isim mausul mabni ala sukun fi mahalli raf'in khabar. Jadi takdirnya malladhi. Qallafaka boleh jadi tak madza tu sekali di i'rab sebagai mubtada? Boleh juga dengan dua pandangan. Madza boleh di-i'rab terus sebagai mubtada, boleh juga diasingkan ma mubtada, za jadi khabar fi mahalli, kedua-duanya fi mahal kerana kedua-duanya mabni. Boleh jadi dengan madza itu sendiri adalah mubtada. Khallafaka ai ma kana sababu takhallufika, apa sebab kamu terlepas daripada keluar perang dengan aku, kata Nabi, ke Tabuk. Jadi isnad madza khallafaka tadi ini kepada beliau tadi
adalah isnadul majaz. Dipanggil majazul aqli, dipanggil. Majazun aqli. Karena sebenarnya yang takhalluf tadi adalah Allah yang telah mentakdirkan, bukan beliau yang takhalluf tadi. Karena wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Maka yang takhalluf tadi sebenarnya yang menjadikan perbuatan takhalluf itu Allah. Tapi kenapa Nabi sandarkan tadi? Ada dipanggil majaz aqli. Ai isnadul fi'li ila ghairi fa'ilih. Alam takun qad ibta'ta dhahraka. Tuh sini sebut. Mana? Ma qallafaka alam takun qad ibta'ta dhahraka. Ibta'ta dhahraka ai ishtaraita dhahraka. Maksudnya kamu telah membeli dhahraka dengan makna apa? Al-ibil allati tarkabu. Dhahrak di sini dengan makna, bukankah kamu telah beli belakang badanmu? Belakang kamu, maksudnya belakang itu apa dia? Dibeli tungganganmu. Kamu dah beli kan unta untuk perjalanan? Dan kata Sayyidina Ka'ab, qultu ya Rasulullah, inni wallahi law jalastu 'inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min saqatihi bi'udhrin. Dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya demi Allah, kalaulah aku duduk di sisi selain daripadamu ya Rasulullah, di kalangan ahli dunia, maka la ra'aitu anni sa'akhruju min saqatihi bi'udhrin. Laqad u'titu, yang saya akan boleh untuk keluarkan diri saya dengan uzur. Karena aku ni, kata Sayyidina Ka'ab, diberikan oleh Allah jadalan. Laqad u'titu jadalan. Jadalan ni maksudnya apa dia? Ay fasahatan wa quwwatan fil kalam wa bara'atan. Akhruju an uhdatin ma yunsabu ilayya idza aradtu. Maksudnya aku ni, kata Sayyidina Ka'ab, yang ni dipanggil uslub apa ni, mana sebut tadi? Qultu ya Rasulullah, wallahi inni law jalastu inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min saqatihi bi'udhrin. Laqad u'titu tadi ni, itu cerita dia balik, dia cerita balik. Ataupun disebut tu di depan Nabi di sini. Aku ni diberikan oleh Allah dengan jadal. Jadal maksudnya apa dia? Quwwah fil kalam, fasahah. Aku boleh saja untuk berucap pada waktu tersebut dengan ucapan yang fasih, menyebabkan Nabi akan ampunkan aku. Tapi aku tak boleh. Waktu tu aku tak boleh. Lakinni wallahi laqad alimtu la in haddastuka al-yawma haditha kadzibin. Tapi aku tahu ya Rasulullah, kalaulah hari ini, la in haddastuka, kalaulah aku bercakap denganmu pada hari ini haditha kadzibin, dengan ucapan penipuan, tarda bihi anni, kan kamu redha dengan aku dengan penipuan tersebut, li fasahatihi, karena fasihnya aku dalam ucapan, wa bara'atihi, dan dengan bara'ah, keluasan dan juga kehebatan dalam ucapannya tadi yang menyebabkan aku boleh untuk menganggap kata ianya adalah perkara yang reality, padahal aku tipu pada waktu itu. La yushikannallahu an yusqitaka alayya. Maksud kata di sini dia la yushikannallahu an yusqitaka alayya, kemungkinan akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala yusqitaka alayya. Sini dengan takdir kata ulama, walakinni ma'al halil mazkurati la af'al li ilmi bi anna Allah yujalli lakal ahwal. Karena Allah taala, aku tahu Allah taala memberikan pembukaan kepadamu melihat halnya umat ini. Kalau aku buat macam tu, la yushikannallahu an yusqitaka alayya, Allah Ta'ala akan memberikan pembukaan dan menzahirkan kepadamu mana yang benar, mana yang penipu pada waktu itu. Tamam? Maka kata beliau, wa in haddastuka haditha sidqin tajidu alayya fihi inni la arju fihi uqballahi azza wa jal. Dan kalaulah aku bercakap dengan ucapan yang benar, tajidu ay taghdabu alayya fihi, yang mana menyebabkan saya akan dimarahi, saya akan dimurkai pada waktu tersebut, maka inilah arju fihi uqballahi azza wa jal, saya hanya mengharapkan daripada Allah agar diberikan kepada aku dengan kebaikan, dengan diterima taubatku nanti. Itu maksud uqballahi azza wa jal, dengan makna arju minallahi ta'ala an yu'aqibani khairan bitaubatihi alayya wa irda'i nabiyhi sallallahu alaihi wasallam anni wa qad haqqaqallahu lahu raja'ahu. Dan Allah Ta'ala memperkenankan keinginannya beliau. Wallahi maka nadi min uzrin. Terus dia mengaku, ya Rasulullah, demi Allah saya tak ada uzur apa ya Rasulullah. Orang lain semua main saya sakit,
Saya tak boleh pi. Saya itu ni Sena Ka'ab bin Malik kata, saya ya Rasulullah memang tak ada apa. Saya tak ada uzur apa. Saya sihat, saya boleh pi tapi saya terlambat. Wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aisara minni. Dia kata, tak ada orang yang lebih kuat, yang lebih mampu untuk pi pada waktu melainkan aku. Saya paling mampu pada waktu itu. Dengan keuangan, dengan kemampuan tubuh badan, saya boleh pi ya Rasulullah, tapi saya tak pi. Itu dia. Yang ni lah menyebabkan Nabi kata apa? Nabi kata kepada beliau, hina taqallaftu anka, ketika aku berlepas tidak pergi perang denganmu ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Ka'ab, lalu Rasulullah bersabda, amma hadza faqad sadaq. Ini orang ini benar. Hak lain tadi maksudnya Nabi tak sebut pun benar ke tak? Nabi kata, aku minta ampun kepada Allah bagi pihak kalian. Allah yang akan tengok dengan apa yang kalian sembunyikan dalam hati kalian. Nah, baik Sayyidina Ka'ab, Nabi kata, amma hadza faqad sadaq. Ini orang ini benar. Nabi kata, faqum hatta yaqdiyallahu fika. Bangun, pergilah sehingga Allah menetapkan kepadamu dengan satu ketetapan. Wasara rijalun, ini kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Sara rijal di sini, maka orang ramai bin Bani Salimah pakat bincang habis semua. Kenapa jawab macam tu? Tengok, orang lain semua Nabi lepas. Kan kalau kamu tipu pada waktu tu, kamu habaq, bukan kamu bersalah pun, kamu bukan apa ni dikira teruk pun waktu tu. Orang kamu tak kena hukuman yang berat macam ni. Faham? Sampai Sayyidina Ka'ab kata, aku rasa macam nak patah balik pihak abang naknya tadi hak saya cakap semua saya bohong ya Rasulullah. Saya memang tak boleh nak pergi. Tapi saya tak tahu nak kata, tapi bila ditanya balik kepada orang ramai, ada tak lagi orang lain yang kena macam aku? Dia berkata ada 2 orang lagi. Yang dijawab oleh Nabi sama macam kamu. Nabi kata, amma hadza faqad sadaq. Qum hatta yaqdi Allahu fik. Ada 2 orang lagi, iaitu Sayyidina Labib dengan Sayyidina Murarah. 2 orang lagi. Maka waktu itulah Sayyidina Ka'ab kata, alhamdulillah, ada juga 2 orang yang mulia. Dan Sayyidina Ka'ab kata, 2 orang tu pula ahli Badar. 2 orang tu ahli Badar. Lagi kuat lagi lah. Sayyidina Ka'ab kata ikut Badar. 2 orang ni pula ahli Badar. Walaupun berlaku khilaf. Lepas tu nanti kita akan tengok khilaf ulama' tentang masalah Sayyidina Labib dengan Abi Lubabah ke Labib? Sayyidina Hilal. Minta maaf. Sayyidina Murarah dengan Sayyidina Hilal ibni Umayyah Al-Waqifi. Hilal. Jadi 2 orang ni, adakah mereka ni ahli Badar? Berlaku khilaf di kalangan ulama, tapi Imam Bukhari kata min ahli Badar. Dan sebagian kata yang tu adalah pandangan Sayyidina Ka'ab. Sayyidina Ka'ab kata mereka ahli Badar. Jadi bila mana macam tu keadaannya, maka Sayyidina Ka'ab kata mereka tu ahli Badar. Depa pun kena hukum juga. Alhamdulillah, kau ada lagi kawan lah maksudnya. Dia apa ni, kadang jiwa orang ni bila kena seorang-seorang teruk. Jadi bila ada geng, dia kata okey, geng tu pula kemah-kemah. Contohlah tak mengkit subuh. Tak main subuh kan. Contoh. Lepas tu hak yang tak main pagi tu, hak memang duk main subuh selalu jadi tok imam. Contoh tu pun dia apa ni, dia kata, Asim tak main. Elok. Contoh. Dia duk main selalu, dia tengok hari tu tak main. Elok. Balik kena sekali 200, no? Tapi tak kenal lagi lah, ambil lah. Jadi tu orang panggil apa, untuk menyelamatkan dan juga menenangkan diri masing-masing. Jadi itu insya-Allah kita akan bincang pada pertemuan akan datang. Hadis ni panjang sikit, saya minta maaf. Memang kita sebaiknya kita baca hadis ni dengan orang panggil apa, tu'ti haqqahu, bagi hak pada setiap kalimah tadi, kerana ni bukan kalam yang adi. Jadi kita ambil faedah semua sekali dengan lughah, dengan bahasa, dengan adab dan seumpama dengannya. Moga-moga ianya dapat manfaat pada kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli afdal as-salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل ذكره الغافلون اللهم صل أبطال الصلاة
على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكره الغافلون. Ada satu faedah para ulama sebut tentang masalah selawat yang paling afdal. Ada satu faedah disebutkan tentang khilaf ni, ada baca sikit lah no. Berlaku khilaf di kalangan ulama tentang selawat yang paling afdal diucapkan. Al-Imam Qadhi Husain radhiyallahu anhu berpandangan, dan Qadhi Husain wafat tahun 462 Hijriah, min ashabil wujuh. Dan Imam Abu Muhammad Al-Baghawi juga min ashabil wujuh, mazhab Syafi'i. Kata mereka afdalus siyagh, sebaik-baik seafdal sirah bagi selawat adalah Allahumma salli ala Muhammadin kama huwa ahluhu wa mustahiquhu. Ini kata Imam Qadhi Husain. Kemudian kata Imam Ibrahim Al-Marruzi, pandangan kedua, wafat 536 Hijriah, mengatakan afdalus sirah al-Imam Syafi'i. Afdalu siratu al-Imam Syafi'i. Sirah Imam Syafi'i yang kita baca atas ni. Hak jawab kita baca masa sebelum pengajian habis tadi. Tamam. Jadi apa ni itu selawat yang paling afdal mengikut pandangan Imam Ibrahim Al-Marruzi, dan diikrarkan pandangan tadi oleh Imam Abu Qasim Ar-Rafi'i, wafat 623 Hijriah, dan dirajihkan oleh jam'un wafir min ulama Syafi'iyah. Banyak ulama Syafi'iyah yang memegang dengan pandangan tersebut, antaranya Al-Imam Najmuddin Al-Qazwini, wafat 665 Hijriah, dalam kitabnya Al-Hawi As-Saghir. Pandangan ketiga, Al-Imam Muhyiddin An-Nawawi radhiyallahu anhu, wafat 676 Hijriah, mengatakan afdalu mutlaqan, al-afdalu mutlaqan, afdal secara mutlak, maksudnya hatta pandangan mana khilaf pun paling mutlak apa dia? Salatul Ibrahimiyah. Kenapa? Li'annaha ma'surah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat Ibrahimiyah. Hada yaqtadi afdaliyataha ala ghairiha. Dan ini diintisarkan pandangan ini oleh Al-Imam Taqiyus Subki, wafat pada tahun 756 Hijriah dan selain pada beliau. Pandangan keempat, Al-Imam Syarafuddin Al-Barizi, 738 Hijriah, wafat. Dia mengatakan afdalus sirah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammad wa ala ali Muhammad afdala salawatik adada ma'lumatik, kata beliau. Dan ini pandangan ini juga dipegang oleh Imam Kamal Ibnu Humam Al-Hanafi, wafat 861 Hijriah. Pandangan kelima, Al-Imam Afifuddin Al-Yafi'i, wafat 768 Hijriah, kata beliau afdal selawat ialah yajma' baina as-saniyah was-salisah war-rabi'ah, iaitu pandangan Al-Imam Ibrahim Marruzi, pandangan Al-Imam An-Nawawi, dan pandangan Al-Imam Syaraf Al-Barizi, iaitu gabung tiga, selawat Imam Syafi'i, selawat Ibrahimiyah dengan selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad afdal salawatika adada ma'lumatika. Tiga tu paling afdal kata beliau, iaitu Al-Imam Al-Yafi'i. Pandangan keenam, Al-Imam Majduddin Al-Fairuz Abadi, wafat pada tahun 817 Hijriah. Kata beliau paling afdal adalah Allahumma salli ala Muhammad. Tamam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad salatan daimatan bidawamik. Ini pandangan Imam Fairuz Abadi. Pandangan ketujuh, Al-Imam Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat pada tahun 852 Hijriah, mengatakan afdal salawat ialah Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi, salawat ummi itu yang paling afdal, wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa sallim adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arshika wa midada kalimatik. Kalau baca salli wa sallim,
Salla wa sallam. Ini Hasani. Hang terbalik. Hang salli kemudian hang wa sallam. Belakang. Salli wa sallim. Ke hang ke Hasani. Husaini. Jadi imam pagi subuh pagi tu. Siapa jadi imam pagi subuh tu? Ada. Salli wa sallim. Salla sallam belakang. Faham? Baik. Faham ke tak faham? Angguk lah faham orang-orangnya. Jawab benda ni apa dia untuk guru kenapa tak ajak ni? Kemudian taraddada Ibnu Hajar. Kemudian Imam Ibnu Hajar taraddud pula. Antara afdalnya digabungkan bainal ula was saniyah was salisah, iaitu digabung pandangan al-Imam Qadhi Husain dengan Imam Baghawi dengan pandangan al-Imam Al-Marruzi, iaitu pandangan salawat Imam Syafi'i dengan pandangan al-Imam An-Nawawi, digabung tiga sekali. Imam Ibn Hajar kata elok gabungkan sekali dengan menyebutkan Allahumma salli ala Muhammad an-nabi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa zurriyatihi wa ahli baitihi kama sallaita ala Ibrahim, dan beliau intasar di kulli qaulin min hadhihi al-aqwali a'immati rahimahullah, dan beliau mengatakan ke semua pandangan yang kita sebut tadi ini semuanya betul, semuanya afdal maksudnya. Dan kemudian wa fiha aqwalun ukhra, dan ada pandangan yang lain, dan ini disebut oleh siapa? Oleh al-Imam As-Sakhawi dalam Al-Qaulul Badi', yang wafat. Imam As-Sakhawi menulis dalam kitabnya Qaulul Badi', dan juga Darul Mandud karangan al-Imam Al-Haytami rahimahullah. Al-Imam Zakaria Ansari Syekhul Islam mengatakan al-aujah maqalahu Nawawi. Pandangan yang aujah, yang kuat adalah pandangan al-Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu. Cuba tengok al-Imam kata apa? Al-aujah. Dia sebut gitu. Dan ni maksudnya masalah khilaf dalam pandangan para ulama mujtahid dalam mazhab. Datang Nabitah akhir zaman ni, duk reka selawat lah, duk buat selawat baru lah, duk kata orang buat ni, kata selawat apa? Selawat ni semua rekaan. Selawat rekaan, selawat palsu. Tu nampak kata apa dia? Juhala. Waktu orang jahil kita minta doa kepada Allah, ya Allah bagi hidayah kepada mereka. Ataupun yang kedua, arihna minhum. Arihna minhum. Ma makna arihna minhum? Ibhas. Cari niri, kita selalu tanya kat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.